أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang yang di antara kamu yang telah melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Ayat yang pendek ini cerita dan tafsirnya panjang, walaupun ayatnya pendek. Allah Ta'ala menyebut kisah kaum Bani Israel yang diberi nikmat dan rahmat oleh Allah Ta'ala lebih pada kaum yang lain. Allah Ta'ala selamatkan mereka dengan cara mukjizat. Allah Ta'ala turunkan al-man, makanan dari langit, as-salwa, burung yang mudah ditangkap. Namun mereka tak bersyukur pada nikmat Allah Ta'ala. Acak kali. Dan kali Allah Ta'ala menyebut satu kisah yang lain. Kisah berkait dengan perintah Allah, perintah dunia dan perintah akhirat. Perintah Allah ni ada perintah agama yang berkait dengan dosa pahala secara terang. Yang kedua perintah dunia, dosa pahala juga. Tapi banyak manusia ni mengatakan dunia dengan agama tak ada berkait. Dunia suku, agama suku. Ini tidak. Semua berkait dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kaitkan dengan ibadat yang berkait juga urusan dunia, semua berkait dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji kaum Bani Israel dengan ibadat, dengan kitab. Mereka tak tunaikan perintah. Turun kitab Taurah, minta mereka berjanji beramal dengan Taurah. Allah Ta'ala letakkan, suruh malaikat angkat gunung Turi Sinai atas kepala mereka. Baru mereka mengaku nak terima kitab Taurah ini. Nak beramal dengan kitab Taurah. Hukum-hukum yang ada dalam Taurah. Hukum dunia, hukum akhirat. Kerana Allah Ta'ala sebut perkara lebih detail lagi. Iaitulah hukum kerja pada hari Sabtu. Mereka minta Allah Ta'ala pilih satu hari. Mereka pilih hari Sabtu untuk mereka. Hari cuti, tak ada kerja langsung. Kita orang Islam tidak, tak macam tu. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diajak bersembahyang pada hari Jumaat, maka pergilah kamu semua kepada ingatkan Allah, pergi sembahyang jemaah belaka dan tinggalkan jual beli. Itu lebih baik pada kamu kalau kamu tahu. Apabila telah ditunaikan sembahyang, keluarlah kamu ke seluruh pelosok bumi, cari rezeki Allah Ta'ala. Kita orang Islam senang, cuti masa sembahyang je. Mu nak kerja jemaah buat apa? Nak ke laut, nak pergi pejabat, nak apa pada hari jemaah, ikut andamu lah. Tapi masa sembahyang mesti. Allah Ta'ala khususkan bagi orang Islam sembahyang jemaat. Allah Ta'ala pilih hari jemaat, hari besar pada orang Islam. Cerita jemaat ni cerita kemudian. Mengapa hari jemaat? Sembahyang jemaat. Bila sembahyang jemaat, tak boleh jual, tak boleh beli. Tak ada benar. Ini tegas. Waktu sembahyang lain, waktu muasak, waktu luas. Waktu sembahyang, kena sembahyang juga. Tak boleh. Kena tinggal kerja waktu sembahyang. Tapi waktunya luas. Khusus pada hari jemaat,
Masa sembahyang jemaah tu kena tutup kedai. Tak boleh kerja. Kena sembahyang jemaah mereka. Orang puang urusan dia. Bukan masa kerja masa tu. Ini bagi orang Islam. Ada pun orang Yahudi, dia nak hari Sabtu sangat. Kita semua tahu hari dalam Islam, dalam dunia ada 7 hari. Iaitulah hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Semua hari-hari ini yang disebut dalam Quran 2 hari saja. Hari Sabtu dan hari Jumaat disebut dalam Quran. Hari lain tak sebut dalam Quran. Ini ada hikmah. Kita kena sedar. Semua hari-hari dinamakan dengan bilangan. Ahad, wahid, 1. Isnin, 2 dalam bahasa Arab. Sulasa, Selasa orang tengah kata. Ada kata Lasa, Sulasa. Khamis, Khamsah, 5. Jumaat dan Sabtu bukan bilangan. Mengapa tak sebut 6, 7? Sita, Sabah, tidak. Jumaat dengan Sabtu. Kerana hari Jumaat ni ialah hari kemuncak Allah Ta'ala menciptakan alam ini. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dialah Tuhan yang telah menjadikan segala langit dan bumi dalam masa 6 hari. Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Pasal apa tak jadi sekelip mata? Ini kebijaksanaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kun fayakun. Sekelip mata jadi selalu. Tapi Allah Ta'ala menunjukkan kebesaran dia. Ada pentadbiran, ada pengurusan, ada tertib. Allah Ta'ala tidak gopoh. Allah Ta'ala cermat. Allah Ta'ala tidak gopoh-gapah macam kita. Kita kalau boleh sekelip mata nak lalu. Allah Ta'ala maha berkuasa menjadikan hambanya sekelip mata. Tapi Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Hari Jumaat adalah hari disempurnakan kejadian semuanya. Jumaat dengan makna kumpul, jamak kumpul. Maka kita orang Islam dipilih oleh Allah Ta'ala hari Jumaat, hari disempurnakan kejadian. Kejadian disempurnakan Allah Ta'ala. Hari Sabtu, hari kosong. Hari Sabtu tak ada apa-apa. Perkataan Sabt dengan makna tak ada apa-apa. Orang Yahudi tafsir pula. Hari Sabtu ni hari Tuhan letih. Orang Sabtu dia kata Tuhan letih pula dah. Ini menatang Yahudi ni. Menamakan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur, tidak letih. Tak perlu rehat bagi Allah Ta'ala. Tak perlu kerja macam kita bagi Allah Ta'ala. Mencipta saja. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Orang Yahudi minta, setelah Allah Ta'ala beri pada mereka hari Sabtu, dia sebut hari Sabtu ni Allah Ta'ala cuti dia kata. Macam dia juga. Ini Yahudi punya jahat. Lalu Allah Ta'ala uji mereka. Allah Ta'ala uji, dia nak hari Sabtu sangat, beri hari Sabtu pada mereka. Allah Ta'ala uji, diuhurai ujiannya dalam surah Al-A'raf. Was'alhum 'anil qaryati allati kana hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Surah Al-A'raf ayat 163. Tanya mereka wahai Muhammad SAW, tanya orang Yahudi yang ada di Madinah, kisah hari Sabtu, kisah yang mutawatir, diketahui oleh orang Yahudi turun temurun, kisah puak yang jadi kera. Puak jadi kera, Allah Ta'ala kutuk dan jadikan kera. Kunu qiratan khasi'in, jadi kera yang hina, yang nyata. Allah Ta'ala jadikan kera. Puncanya ialah apabila mereka yang tinggal di laut, tinggal di tepi laut, iaitulah dia Elat ni ialah bandar Elat yang ada pada hari ini, letak di Teluk Aqabah, di antara Jordan, Israel dan Arab Saudi. Teluk Aqabah, tengok peta Laut Merah tu, di ujung tu, teluk tu, itulah tempat cerita jadi kera ni. Cerita yang benar, yang mutawatir. Orang Yahudi tahu cerita, orang Kristian pun tahu juga cerita ni. Allah Ta'ala uji mereka pada hari Sabtu.
mereka kerja nelayan. Puak-puak ni kerja nelayan. Pada hari Sabtu mereka pilih hari tak kerja. Tak ada kerja hari Sabtu. Lalu Allah Ta'ala uji mereka. Pada hari Sabtu ikan yang ramai masuk ikan. Ikan kecil, ikan besar. Sehingga syurra'an, bukan saja kawan, bukan nampak siri ikan hak besar ni. Allah Ta'ala uji mereka. Bila hari lepas hari Sabtu main jauh, ikan main jauh dia je. Hari Ahad sampai hari Jumaat ikan main jauh. Hari Sabtu naik. Allah Ta'ala uji mereka. Allah Ta'ala uji mereka. Mereka pilih jangan kerja. Hari Sabtu ikan tak. Lain hari Sabtu ikan tak mari. Begitulah kami uji mereka. Kami coba mereka. Mereka adalah orang yang sangat fasik. Bila hari Sabtu ikan ramai, mereka pilih tak boleh kerja pada hari Sabtu. Haram kerja. Nak sangat. Nak sangat. Memang sampai hari ni pun orang Yahudi tak boleh kerja hari Sabtu. Kita tidak. Masa semayam tak boleh kerja. Masa semayam Jumaat. Mereka tidak. Pindah hari Sabtu. Lalu mereka nak tipu. Nak tipu Allah Ta'ala. Lalu mereka gali parit, buat kolam tepi laut. Bila air pasang, air pun masuk, banyak ikan pun masuk dalam kolam tu. Bila air suruh, ikan tak boleh nak lari. Dia ambil ikan hari Ahad. Ambil ikan hari Ahad. Ini mengikut satu riwayat. Satu riwayat kata, dia pergi dalam air, dia igak-igak, dia ikat ikan tu. Ikat dengan tali. Tambak, nunggu atas darat. Dah ambil lagi, ambil hari-hari Ahad. Mengikut satu riwayatnya, mula-mula seorang dia, 2-3 orang buat kerja. Lepas tu, dengar. Tiba-tiba pada hari Ahad, dengar bau ikan. Bau ikan bakar. Kita lah ni bau ikan bakar, tak tahan. Bau ikan bakar seliru ni. Kat mana ni ikat ikan? Orang lain dah ikat ikan belaka. Lalu dia tanya, muak mana? Dia kata, aku ambil ikan, ikat tali, nunggu, tok air dah ambil lagi hari Sabtu. Dia masuk hari Ahad baru ambil. Hari Senin baru ambil. Buat main lagu tu. Main upah hidup. Nak upah hidup sangat. Nak upah hidup sangat. Ini kerja orang Yahudi. Mereka mengalih hukum Allah Ta'ala yang mereka pilih. Dia Allah Ta'ala letakkan kepada mereka. Allah Ta'ala uji mereka. Lalu bila mereka buat akalan begitu, maka Allah Ta'ala kutuk mereka. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu ke. Maka puak-puak ni jadi ke. Jadi ke. Ada ulama mengatakan jadi ke sungguh-sungguh. Ini pendapat yang asal. Ada ulama mengatakan perangai ke. Jadi perangai ke. Itu pendapat yang dhaif. Yang sahihnya jadi ke sungguh-sungguh. Bila bangun pagi, saudara-saudara tengok budu ada. Jadi ke. Lalu sedih, duka cita, dan menyebabkan tak makan minum. Tak makan minum, mati. Semua mereka ni mati. Kera ada ini bukan keturunan tu kera sungguh tu. Jangan tahu ada ini kera tu juga. Tu tak boleh. Itu kera lain. Orang Yahudi kata manusia ni keturunan kera. Kecuali orang Yahudi. Itu teori Darwin. Kita kena tolong. Kemudian mereka mati dan tidak ada zuriat keturunan. Semua kaum yang Allah Ta'ala laknat, kutuk, tak ada zuriat keturunan. Tak ada keturunan. Keturunan Yahudi yang dia pada ini asalnya Yahudi yang baik, yang tak turun ke laut. Tetapi lepas itu jadi jahat pula pada itu. Itulah perangai manusianya. Hak yang jadi kera itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengajaran pada kita. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah hudud, sempadan Allah. Jangan langgar sempadan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut hudud. Hudud ni masuklah hukum hudud yang berkait dengan jenayah, berkait dengan semua perkara, berkait dengan kehidupan kita halal dan haram. Itu hudud. Sempadan yang dinahkan oleh Allah Ta'ala tak boleh langgar sempadan Allah Ta'ala. Tidak boleh. Bila Allah Ta'ala kata mu tak boleh kerja hari Sabtu, mu nak sangat, tak boleh kerja lah. Ini hudud Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kerak tangan. Allah Ta'ala kata hukum bunuh,
Allah Ta'ala kata sebab jangan pindah, patut jadi Yahudi. Ini perangai Yahudi. Yahudi dikutuk oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, qul nabbi'ukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah mal'anahu Allah ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Suratul Maidah. Katakanlah wahai Muhammad pada orang Yahudi, adakah suka nak cerita kepada kamu, hukuman di sisi Allah Ta'ala, mereka yang Allah Ta'ala nak laknat dan mereka terhadap mereka, Allah Ta'ala jadikan mereka itu kera-kera dan babi-babi dan hamba pada Taghut. Dalam ayat ini disebut 3. Jadi kera, jadi babi, jadi penyembah Taghut. Ini bala bencana. Jadi kera, jadi babi. Dalam peristiwa yang lain jadi babi. Peristiwa yang lain menyembah Taghut, menyembah setiap yang melampaui batas Allah Ta'ala. Yang kerana nak kenyang, nak senang. Nak senang, nak kenyang, hidup mewah, mudah kerja, mudah apa, walaupun melanggar hukum Allah Ta'ala. Ini abadat Taghut. Ini bala bencana yang main. Ini bencana kaum Bani Israel. Tuhan timpakan Bani Israel. Kalau ada orang Islam ikut perangai Tuhan ni, perangai dia, kena sedar. Mengapa Allah Ta'ala pilih kera dan babi? Kera ni binatang yang paling tak ada maruah. Babi paling najis dan tak ada maruah. Kera ni binatang yang tak malu mendedahkan aurat dia. Binatang yang tak malu mendedahkan aurat dia. Tuhan jadikan aurat dia nampak, kemaluan dia nampak, hak tina, hak jatah merah nyala nampak. Merah nyala. Ini binatang yang mendedahkan aurat dia. Ini. Dan kita melihat manusia yang mendedahkan aurat ini macam kera lah. Memang macam kera. Ada jenis pakaian yang mendedahkan tubuh dia, ataupun menampakkan lembaga pakai ketak-ketak mendedahkan tubuh dia. Ada tudung molek pakai, tapi pakai ketak nak suruh orang nampak. Ini seri lah, kurang sikit je markahnya. Ini semua maksiat belaka. Orang seri tutup aurat dah. Kena faham, ini perangai Yahudi, perangai kera. Kita tengok kan, kening dia biru, kening dia merah. Cari merah lama di kening atik, lama di pipi atik macam kera. Ini perangai kera. Babi pula binatang yang tidak cemburu terhadap isteri dia, terhadap betina dia. Ini babi. Makanan dia najis dan dia tidak ada cemburu babi ini. Makanan dia jadi najis, mendatangkan penyakit. Ini perangai babi. Dengan sebab itu Allah Ta'ala haramkan kera, haramkan babi. Kera diharamkan, babi diharamkan. Yang apakah ilmu orang asli? Orang asli kata, cik, saya makan ayam makan tahi. Cik makan ayam makan tahi. Saya makan kera makan buah. Nak jawab apa dia? Susah nak jawab tu. Kena ke dia. Orang asli lah. Lawan orang asli kan tak? Tak agak dah. Kera makan buah. Pasal apa saya makan kera? Kera makan buah. Mu makan ayam makan tahi. Nak buat apa ni? Jangan duk lewat kera dengan orang asli. Kita kena ambil hujah yang Tuhan tetap ni, hikmat yang sangat besar, yang sangat hebat. Jadi Allah Ta'ala ujikan Bani Israel jadi kera, jadi babi dan menjadi penyembah Taghut. Itu kehebatan, mukjizat. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami jadikan dia hukuman terhadap Bani Israel. Hukuman ni dalam maksiat yang besar. Dengan sebab itu dalam hukum hudud, as-sariqu was-sariqu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Perkataan nakalan min Allah, pencuri lelaki, pencuri perempuan, hendaklah dekat tangan keduanya. Hukuman cegahan daripada Allah. Hukuman cegahan daripada Allah. Zina begitu juga, nakalan min Allah, cegahan daripada Allah. Berkait dengan ayat zina, sama je, nakalan min Allah, hukuman cegahan daripada Allah. Hukuman ni
Yang pertama, hukuman yang dahsyat, yang menggerunkan, untuk mencegah bakal-bakal nak buat jenayah. Bakal-bakal nak buat jenayah, rasa gerun, tak jadi nak buat. Tak jadi nak buat. Itu nakalan. Tak jadi nak buat. Dengan gerun hukuman ini. Allah takdirkan nakalan. Hukuman yang menggerunkan. Menyegah manusia tak berani nak buat. Ini hikmah hukum hudud dan hukum qisas dalam Islam. Mengapa kerasnya hukum hudud, hukum qisas? Untuk menggerunkan manusia. Kemudian bila dia buat juga, hukumannya sangat berat. Hukumannya sangat berat. Jadi babi, penyembah taut. Hukuman sangat berat. Kena kerak, kena sebab, kena bunuh. Hukuman ini nakalan. Perkataan nakalan ini bahasa mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Lima bayan daiha, bagi mereka yang hidup di masa itu. Mereka yang hidup di masa itu, wa ma khalfaha, dan generasi yang kemudian. Jadi pengajaran pada generasi yang akan datang. Sehingga sampai pada hari ini dan sampai pada hari kiamat. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan nasihat pengajaran kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala, takut pada Allah Ta'ala. Kisah ini menjadi nasihat iktibar yang sangat besar. Betapa kekuasaan Allah menambahkan lagi kita bertakwa dan takut pada Allah SWT. Wallahu a'lam.